Dalam Akta Petroleum 1974 ada menetapkan kerajaan hendaklah menubuhkan sebuah majlis petroleum negara. Sampai hari ini majlis petroleum negara tidak pernah ditubuhkan. Mungkin Pakatan Rakyat selepas insya-Allah mentadbir Putrajaya boleh menubuhkan majlis petroleum negara, dan kita telah mempunyai perwakilan-perwakilan daripada tiap-tiap negeri pada hari ini. Saya ucap terima kasih kepada Datuk Najib Tun Dr. Mahathir, pemimpin Barisan Nasional yang telah menafikan hak Kelantan. Kerana itulah kita dapat berkumpul pada malam ini. Dan perkumpulan kita bukan sahaja perkumpulan tuntutan Kelantan lagi. Tidak hanya terhad kepada Kelantan lagi. Kita telah melebarkan jaringan bersama kita, termasuk Sabah dan Sarawak yang dulunya dikira sebagai fixed deposit UMNO, Barisan Nasional. Dengan isu royalti ini nampaknya, dan isu-isu lain juga termasuk yang disebut oleh saudara baru Bian tadi dan saudara Haji Zainal tadi, telah menempatkan kedudukan Sabah dan Sarawak sebagai goncang. Dan kita sangat berharap ini dapat difahami oleh rakyat Sabah, dapat difahami oleh rakyat Sarawak. Kalau mereka bersama dengan penduduk Semenanjung menukar selera, mengambil jalan pilihan setelah sekian lama tertekan dan tertindas, kita masih mempunyai harapan membetulkan negara kita. Kedudukan, ketinggalan dan kemunduran rakyat Sabah dan Sarawak dapat kita betulkan semula dengan cara mengagihkan kekayaan negara secara saksama. Bukan 20% itu pada pendapat saya yang penting, tetapi 20% itu adalah simbol. Simbol kita menyusun semula kekayaan negara kita sesuai dengan beberapa prinsip asas. Prinsip asas ialah keadilan semula jadi, natural justice, di mana negeri-negeri yang menjadi pengeluar petroleum yang telah dianugerahkan oleh Allah sejak azali, khazanah petroleum diletakkan dalam bumi mereka, mereka sepatutnya menerima bahagian yang lebih daripada pihak-pihak yang lain. Prinsip yang kedua ialah kerana negeri-negeri ini pada masa yang sama adalah negeri yang termundur, terkebelakang, miskin, dengan segala macam kekurangan. Wajib bagi kita untuk mengatasi jarak dan jurang ini dengan memberikan lebih peruntukan kepada negeri-negeri ini. Lalu 20% itu disimbolkan oleh persetujuan pakatan. Dan pada masa yang sama, pengurusan wang itu yang lebih mustahak. Kalau 5% diuruskan dengan baik di Terengganu, saya yakin kadar kemiskinan Terengganu telah pun dapat dihapuskan. Tetapi oleh kerana kekayaan petroleum yang diuruskan oleh Barisan Nasional yang bernilai trilion ringgit itu tidak mengikuti spek yang sepatutnya, maka masih lagi Terengganu, masih lagi Sabah, masih lagi Sarawak mengalami masalah-masalah pembangunan, kemunduran dan lain-lain. Oleh kerana itu, Pakatan Rakyat harus menderokai dan mempelopori satu bentuk mekanisme pengurusan wang petroleum secara khusus, termasuk pada pendapat saya mengenakan cukai rikaz ataupun cukai petroleum. Cukai zakat ataupun rikaz petroleum, zakat petroleum dan yang disebut rikaz. Ini adalah kerana zakat berbeza daripada cukai. Zakat menetapkan target group ataupun kumpulan sasar yang disebut asnaf oleh fiqh Islam. Berbeza dengan cukai, boleh digunakan untuk berbagai-bagai tujuan, tetapi bagi zakat ada target group yang tertentu, dan dengan itu kita boleh memfokuskan segala perbelanjaan untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh kumpulan fokus ataupun kumpulan sasar ini. Dan pada masa yang sama ia tidak menafikan rakyat kita yang tidak beragama Islam, kerana mengikut fiqh Islam, zakat masih boleh digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi orang yang tidak beragama Islam, tetapi menjadi lebih terurus, menjadi lebih amanah, menjadi lebih telus dan menjadi lebih bertanggungjawab. Saya yakin dalam masa 5 tahun, jika Petronas meletakkan sejumlah 20,5% wangnya dalam bentuk zakat ataupun rikas ini,
masalah-masalah yang dibangkitkan oleh rakan-rakan kita daripada Sabah, Sarawak dan Terengganu dan Kelantan tadi, insya-Allah dapat diatasi. Dan ini hanya boleh dilakukan dengan cara Pakatan Rakyat berkuasa di Putrajaya. Esok adalah hari perbicaraan tuntutan Kelantan pada peringkat Mahkamah Persekutuan. Kelantan telah ditewaskan di peringkat Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rayuan juga kita telah tewas. Esok adalah di Mahkamah Persekutuan dan 5 hakim dijangka akan bersidang. Esok bukan perbicaraan asal royalti Kelantan. Esok adalah perbicaraan sisipan daripada tuntutan Kelantan, yaitu dalam 3 perkara. Yang pertama, kerajaan Kelantan meminta Petronas memberikan ataupun menzahirkan semua dokumen-dokumen, maklumat-maklumat, temuan-temuan yang telah mereka lakukan, sama ada eksplorasi, sama ada pengeluaran dan lain-lain tentang petroleum dalam wilayah Kelantan. Tetapi ini telah dinafikan oleh Mahkamah Tinggi. Kita hanya nak minta Petronas berikan maklumat dan dokumen. Ini pun dinafikan. Padahal kalau kita merujuk kepada apa yang disebut oleh Saudara Nazri tadi, kontrak, surat kontrak, ia bukan perjanjian. Kalau ikut RIT, Saman, Ganas dan kumpulan-kumpulan lain di Sabah yang difailkan 2-3 hari yang lepas di Kota Kinabalu, mereka mengatakan perjanjian 1975 bukan perjanjian. Ia hanya satu kertas kontrak. Dalam kertas kontrak itu menyatakan hak Petronas telah diperolehi daripada negeri-negeri untuk melakukan eksplorasi, melakukan penyelidikan sama ada di dalam bumi dan lautan adanya hasil minyak. Hasil eksplorasi ini bila Kelantan pohon dinafikan. Kita belum lagi nak minta royalti, kita baru nak minta dokumen tentang eksplorasi dan pengeluaran petroleum. Itu pun telah dinafikan oleh Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, dan esok adalah Mahkamah Persekutuan untuk menentukan. Bermakna di sini kita ada 2 saluran. Satu saluran undang-undang, satu saluran mahkamah. Dan melalui saluran ini saya menjangkakan Petronas akan menghadapi cabaran kerana rit-rit yang berbeza dengan hujah-hujah yang berbeza akan difailkan setiap masa daripada satu negeri ke satu negeri, dan insya-Allah satu masa mungkin akan berlaku seperti apa yang kita bimbangi, yaitu keseluruhan perjanjian 75 akan isytiharkan batal dan hak petroleum akan kembali kepada negeri yang memberikan hak. Kerana dalam prinsip undang-undang, negeri yang berkuasa memberikan vesting ataupun memberikan hak juga berkuasa untuk menarik balik hak tersebut daripada pihak yang telah mengingkari apa yang telah diamanahkan. Jika ini berlaku, saya nak beritahu pada Presiden Petronas, pengerusi Petronas pada malam ini, Perdana Menteri, penasihat Petronas yang masih lagi kekal, Tun Dr. Mahathir, mungkin satu masa Petronas kena tutup kedai. Kerana perisytiharan undang-undang mengatakan Akta 74 adalah tidak terpakai kerana ia telah melanggar peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Ia menentukan bahawa tiap-tiap negeri sentiasa berdaulat walaupun selepas kita menyertai Malaysia atau sebelum kita menyertai Malaysia. Dalam kes pertikaian Mahkamah Dunia di antara Kelantan dengan DAF sebelum merdeka, Mahkamah Dunia telah menetapkan bahawa negeri Kelantan adalah sebuah negeri berdaulat. Walaupun pada waktu itu kita belum merdeka, ditadbir oleh British, tetapi status sovereignty ataupun kedaulatan negeri sudah pun wujud. Ketika kita menyertai Malaysia tahun 1957, adakah kedaulatan negeri-negeri ini hilang? Jawapannya tidak. Tiap-tiap negeri masih berdaulat di daratan dan di lautan, di keseluruhan wilayah-wilayah dan sempadan-sempadan negeri, dan kedaulatan itu tidak hilang kerana telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Ia kekal sebagai berdaulat. Akta 74 telah, jika ditafsirkan secara salah, 3 batu nautika, 12 batu nautika oleh Barisan Nasional, berarti telah mencabar kedaulatan negeri-negeri. Pada pendapat saya, negeri Kelantan masih berdaulat. Negeri Kelantan berhak membatalkan perjanjian tahun 75 dan mengembalikan seluruh platform-platform telaga minyak
yang diusahakan oleh Petronas sekarang 100% kepada Kelantan, dan pada waktu itu Barisan Nasional Putrajaya dapat kosong. Dengan tuntutan daripada ARP, dengan kebangkitan anak muda nanti, kalau kita gagal mengikut saluran biasa, mungkin kita mempertimbangkan saluran luar biasa, yaitu Kelantan mengambil langkah unilateral mengisytiharkan perjanjian 75 sebagai tidak sah, dan Akta Petroleum 74 yang tidak pernah dibawa masuk ke dalam mana-mana Dewan Undangan Negeri di Malaysia adalah juga terbatal dan tidak sah. Dan pada waktu itu platform minyak Petronas adalah milik Kelantan 100%. Masa masih ada untuk Najib fikir secara masak, bijak, rasional, telus dan adil. Kalau tidak, Sabah akan terburai, Sarawak akan terburai, Terengganu akan terburai, Kelantan akan terburai, Petronas akan berkubur. Jadi 6 bulan, 3 bulan masa akan berlalu, dan dan Kerajaan Kelantan insya-Allah tidak akan berdiam diri. Dan saluran kita yang kedua, satu-satunya saluran yang lebih jelas, yang lebih mudah, yang lebih tepat, yang lebih sempurna adalah saluran pilihan raya. PRU yang ke-13 adalah saluran untuk perubahan, bukan sahaja dalam isu pengagihan wang royalti, tetapi juga isu pengagihan semula jarak pembangunan dan kekayaan yang berlaku dalam negara kita, seperti yang disebut oleh saudara Zainal, cabotage policy yang menyebabkan harga di barangan di Sabah dan Sarawak lebih mahal. Ini adalah kezaliman yang luar biasa yang tidak patut kita biarkan. Dan kita boleh beritahu rakyat Sabah dan rakyat Sarawak, kalau Pakatan Mentadbir Putrajaya, cabotage policy akan dihapuskan pada hari pertama Perdana Menteri Pakatan Rakyat mengangkat sumpah, insya-Allah. Dan pada minggu yang kedua Perdana Menteri Pakatan Rakyat mengangkat sumpah, Kelantan harus menerima tunggakan petroleum. Dan pada waktu convention PKR 3 hari yang lepas, saya telah nyatakan angka yang terakhir, yang terkini setelah kita audit tunggakan yang patut dibayar oleh Petronas pada Kelantan sehingga bulan lepas adalah 10.4 bilion ringgit, dan bayaran tahunan di antara 700 hingga 800 juta ringgit. Dan insya-Allah wang amanah ini akan membolehkan rakyat Kelantan yang terpinggir selama ini, baik dari segi infra, baik dari segi peruntukan pengagihan kekayaan, baik dari segi pengembangan Islam, baik dari segi memelihara orang yang dhaif, duafa, miskin, fakir, fukara, anak yatim, armala, segala semua, insya-Allah kita martabatkan mereka dan kekalah Kelantan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.